Hai, di dalam video ini saya akan menunjukkan cara untuk mengimport fail data, menyusun serta mentransformasi data. Sekiranya kita ada data dalam bentuk selain daripada SPSS, bagaimana cara kita untuk mengimport data tersebut ke dalam SPSS? Saya bagi satu contoh dekat sini. Sekiranya saya ada data dalam bentuk teks. Ini adalah data saya. Macam mana saya nak bawa data saya ni ke dalam SPSS tanpa perlu memasukkan semula data ke dalam SPSS satu persatu. Okay, mari kita buka SPSS. Ini adalah SPSS paparan yang kosong. Sekarang kita nak buka file tadi tu, data tadi yang saya tunjukkan tadi tu. Kita pergi open, kita pergi file, open data. Kita cari di mana data tersebut berada. Okay, di sini saya pergi all file. Ini adalah data yang saya nyatakan tadi, exam score text dalam bentuk teks. Open. Akan keluar wizard seperti yang terpapar dekat sini. Jadi, kita klik continue. Okay, are variable names included at the top of your file? Yes, kita nak supaya variable tu dinyatakan, diletakkan di atas sekali. Tekan continue. Teruskan lagi, continue. Okey, ini adalah bentuk data yang akan kita perolehi. Kita tekan lagi continue dan seterusnya sehingga last kali kita tekan done. Ini adalah data yang sama yang tadi yang dalam teks ni. Tapi sekarang data tersebut telah berada di dalam SPSS. Selain daripada teks, data dalam Excel juga boleh diimport ke dalam SPSS. Okey, berdasarkan data ni, yang kedua saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk menyusun data. Kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada Zakaria, Aminah sehingga Malik. Data ini tidak tersusun. Saya nak susun data saya daripada A kepada Z. Macam mana cara saya nak susun? Okey, jadi kita pergi kepada sort data. Kita pergi kepada data. Kita pergi kepada sort cases. Apa yang kita nak susun? Nak susun gender ke? Nak susun nama ke? Nak susun skor dia? Jadi saya nak susun nama, saya masukkan name ke dalam kotak sort by. Di sini kita ada pilihan sama ada nak susun secara ascending atau descending, menaik atau menurun. Okey. Sekarang kita pergi kepada data kita. Kalau kita perhatikan kat sini, susunan dia telah berbeza. Okey, kalau tadi kita ada Zakaria kat atas, sekarang Abdul dah duduk kat atas. Jadi A di atas sehingga seterusnya kita ada Z. Susunan ni selarilah dengan gender dan skor dia. Dia akan susun sekali. Jadi ini bagaimana cara untuk kita menyusun data. Seterusnya, bagaimana sekiranya kita ada data dalam bentuk, saya bagi contoh kita ada data dalam bentuk ni, MPG. Saya nak tengok kepada MPG. Data saya 28, 25 dan seterusnya. Okey, sekarang saya nak jadikan data tersebut dalam bentuk kategori. Jadi bagaimana menukar data ke dalam bentuk kategori. Kategori itu contoh yang saya bagi dekat sini. MPG tadi saya nak tukarkan dia kepada 3 kategori. Yang pertama, MPG kurang daripada 19, kategori 1. MPG daripada 19 ke 23, kategori 2. MPG lebih daripada 23, kategori 3. Jadi kita pergi kepada data yang kita ada, yang ni. Lepas tu kita pergi kepada transform. Sekarang saya nak recode into different variables. Okay, apa yang saya nak recode? Cari balik MPG. Saya nak recode MPG, masukkan dalam input variable. Ada tanda soal dekat situ, itu kita perlu nyatakan nama baru untuk dia. Saya nak letak MPG baru. Boleh bagi nama apa-apa pun tak apa, terpulang kepada masing-masing. Lepas tu saya change. Jadi MPG tadi kita akan pergi kepada MPG baru. Sekarang kita pergi klik Old and New Values. Dekat sini yang kita nak masukkan kategori yang saya tunjukkan tadi tu. Okey, kategori yang saya tunjuk tadi. Okey, kita tengok dulu kategori tu yang ni tadilah. Kurang daripada 19, 19 ke 23, lebih daripada 23.
Jadi kita pergi old and new values. So the lowest kurang daripada 19, jadi 18 lah. Ini adalah kategori 1. Kita add. Lepas tu dia ada range ataupun julat di antara 19 ke 23. Masukkan nilai dekat situ. Bagi value dia, ini adalah kategori 2, kita add. Dia akan ada di sini. Lepas tu kita yang paling tinggi adalah lebih daripada 23 iaitu 24. Jadi ini adalah kategori ketiga, kita add. Dah siap semua kriteria yang kita nak, kita klik continue. Lepas tu ni pun dah okey, kita klik okey. Jadi apa yang kita dapat? Kita perlu tengok dekat hujung kanan. Pergi kepada hujung kanan. Ini adalah pemboleh ubah baru, MPG baru. Okey, kita sekarang ada 3, 2, 1 dan seterusnya. Tak ada lagi lah yang 28, 25, 26 ni. Okey, kita semak. Okey, 28 duduk pada kategori berapa? Okey, lebih daripada 23. Jadi kategori 3. Contoh lain, okey, 21 duduk pada kategori berapa? Di antara 19 ke 23. Jadi dia duduk pada kategori 2. Jadi itu cara bagaimana untuk kita menukarkan data yang kita ada ke dalam bentuk kategori. Yang terakhir, saya nak tunjukkan transformasi pemboleh ubah sekiranya kita nak menukar data kita kepada bentuk yang lain. Okey, kita pergi kepada transform. Kita pergi kepada compute variables. Okay. Contohnya, saya nak buat tentang sale. Target variable saya nak letak yang baru. Ini nama baru, saya nak buat launch sales. Saya nak launchkan sales saya ni. So, sales masuk ke sini. Okay, jadi function saya nak guna, saya pergi kepada all, saya nak pilih launch. Ada macam-macam dekat sini. Terpulanglah kepada kajian masing-masing. Ataupun apa yang kita nak buat lah. Log10 boleh, launch boleh. Saya nak guna launch. Okay, saya masukkan dekat atas tu. Okay, dia terbalik sorry. Okay, dia launch dulu. Lepas tu apa yang kita nak masukkan? Saya nak masukkan sale. Jadi launch sale. Tekan OK. Change OK. OK. Mana dia? Dia duduk dekat sini, launch sale. Ini adalah launch sale yang baru yang kita ada. So macam tu cara macam mana kita nak transform, melakukan transformasi terhadap data yang kita ada. Jadi video ini diharap dapat membantu memberi idea bagaimana untuk mengimport data file, bagaimana untuk menyusun data, menukarkan data kepada kategori serta melakukan transformasi kepada data. Harap dapat membantu. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.